Baik, pelajar, kita sudah pandai untuk selesaikan ketaksamaan linear. Okey, hari ini kita belajar pula bagaimana nak selesaikan ketaksamaan linear secara serentak. Okey, untuk menyelesaikan ketaksamaan linear serentak, kita akan diberi dua ketaksamaan linear yang berlainannya. Okey, lepas itu kita dikehendaki untuk mencari nilai yang mungkin bagi X, okey, yang memenuhi kedua-dua ketaksamaan linear ini. Okey, macam mana kita nak buat? Okey, mari ikut saya step by step, langkah demi langkah ya. Okey, mari kita selesaikan ketaksamaan linear yang pertama dulu. So, kita ada 2x tambah 5 kurang daripada 11. Okey, seperti biasa kalau kita nak selesaikan, maksudnya kita perlu cari nilai x. So, di sebelah kiri saya hanya boleh tinggalkan x. So, nombor 2 dan 5 perlu dipindahkan ke sebelah kanan. Dan saya akan pindahkan nombor yang paling jauh daripada x dulu. So, 5 lebih jauh daripada x berbanding dengan 2. So, saya akan pindahkan 5 dulu. So, di sebelah kiri sekarang kita tinggal 2x. So, sekarang soalan saya, simbol ini perlu tak saya songsangkan jadi lebih besar daripada? Okay, saya harap semua ingat kalau kita nak songsangkan simbol, hanya ada keadaan di mana kita darab atau bahagi nombor negatif sahaja. Okay, selain daripada yang tu, kita tak payah songsangkan simbol. Okay, so untuk yang ini senang je. Kita salin macam biasa di simbol dia. Okay, so di sebelah kanan kita ada 11. So, tambah 5. Lepas kita pindah ke sebelah kanan, dia akan jadi tolak 5. So, 2x kurang daripada 6. So, sekarang 2 dengan x, apa hubungan mereka? Darab. So, kalau darab 2 di sebelah kiri, pindah ke sebelah kanan, dia akan jadi bahagi 2. 2 ini nombor positif. So, kita bahagi nombor positif, tak payah songsangkan simbol lah. Okay, so x kurang daripada 3. Okay, ini langkah pertama. Kita selesaikan ketaksamaan linear yang pertama dulu. Langkah yang kedua, kita selesaikan ketaksamaan linear yang kedua. Okay, sekarang kita ada 3x tolak 10 kurang daripada 5. Seperti biasa, kita akan pindahkan 10 dulu sebab 10 lebih jauh daripada x berbanding dengan 3. So, 3x kurang daripada 5 tambah 10. Simbol tak payah songsangkan sebab sini tak ada bahagi ataupun darab nombor negatif ya. Okay, so 3x kurang daripada 15. So, 3 dengan x hubungan mereka adalah darab. So, sekarang saya pindah ke sebelah kanan, dia akan jadi bahagi. 3 ini nombor positif, so tak payah songsangkan simbol. So, x kurang daripada 5. Okay. So, ini langkah kedua. Kita selesaikan ketaksamaan linear yang kedua. Untuk langkah ketiga, kita perlu mewakilkan kedua-dua ketaksamaan ini pada garis nombor. Seperti mana yang kita pernah buat dalam mahir diri 7.1, okey, nombor 4 itu. Okey, di sini kita nampak ada dua ketaksamaannya. Okey, apa yang kita perlu buat? Kita perlu mewakilkan kedua-dua ketaksamaan ini pada satu garis nombor sahaja. Okey, mari kita tengok sama-sama macam mana kita nak mewakilkan kedua-dua ketaksamaan ini dalam satu garis nombor. Sekarang saya buat satu garis. Okey, garis ini panjangnya agak je. Awak suka. Okey, dan kita akan labelkan dua nombor sahaja. Okey, dan dua nombor itu kita ambil dari mana? Kita ambil daripada ketaksamaan yang kita akan letak pada garis nombor ini, iaitu 3 dan 5. Kita perlu tengok 3 dengan 5, siapa lebih kecil, dia akan berada di sebelah kiri. Okey, so 3 dengan 5, 3 lebih kecil, so 3 saya akan letak di sebelah kiri dan 5 saya akan letak di sebelah kanan. Kita hanya perlu label dua nombor ini sahaja, ingat ya. Okey, sekarang kita tengok satu-satu. Sekarang kita tengok ketaksamaan yang pertama dulu. X kurang daripada 3. So, ingat di atas 3, seperti biasa, seperti yang dulu kita buat satu bulatan. Okay, bulatan ini perlu tak saya hitamkan? Okay, kalau nak tengok sama ada bulatan ini perlu ke saya hitamkan ke tidak, saya kena rujuk kepada simbol ini. Kurang daripada, dia ada sama dengan tak?
Kalau tak ada sama dengan, bulatan ini kita biarkan dia kosong. Okey, sekarang X kurang daripada 3. Kalau kurang daripada 3, kita perlu ke sebelah kiri ke sebelah kanan anak panah kita? Yes, ke sebelah kiri. So, ini anak panah saya. Okey, untuk 5 pula, sekarang kita tengok ya. Untuk yang ini, okay, kita akan nampak X kurang daripada 5. So, sama juga, saya perlu buat satu bulatan di atas 5. Kalau boleh, bulatan ini kita buat di atas daripada yang 3 ya. Jangan sama baris dengan 3. Jangan kita buat kat sini. Okay, ini sama baris dengan yang 3. Tak nak. Okay, kita buat tinggi sikit. Okay, tak ada masalah. Okay, bulatan ni perlu tak saya hitamkan? Tidak perlu sebab simbol di ini kurang daripada tak ada sama dengan. Okay, so sekarang kurang daripada 5. Ke kiri ke kanan anak panah kita? Yes, ke kiri. Maka saya telah berjaya mewakilkan X kurang daripada 3 dan X kurang daripada 5 pada satu garis nombor yang sama. Sekarang, kita perlu rujuk kepada anak panah yang ada pada garis nombor ini. Okay, bahagian yang ada 2 anak panah di mana satu di atas dan satu di bawah itu adalah bahagian sepunya. So, kita boleh lorekkan bahagian ini. Okay, kalau awak ada pensel warna, awak boleh lorekkan dengan pensel warna juga ya. Okey, boleh tak saya lorekkan sampai di sini? Tidak boleh. Macam tadi saya kata, bahagian sepunya itu perlu ada 2 anak panah. Kalau bahagian ini hanya ada 1 anak panah sahaja iaitu X kurang daripada 5. So, tak boleh. So, saya hanya boleh lorekkan setakat 3 di sini. So, bahagian yang berlorek ini adalah bahagian sepunya, di mana nilai-nilai X di dalam bahagian ini memuaskan kedua-dua ketaksamaan yang di atas ini, iaitu 2X tambah 5 kurang daripada 11 dan 3X tolak 10 kurang daripada 5. Maksudnya, apabila kita masukkan nilai-nilai X yang berada di sebelah kiri 3, sebab ini tempat kita berlorek kan? Okay, ini semua adalah nilai-nilai yang mungkin bagi X. Kalau di sebelah kiri 3, maksudnya nilainya adalah kurang daripada 3. Contoh, 2, 1, 0, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4 dan seterusnya. Okay, jika kita masukkan nombor-nombor yang kurang daripada 3 ke dalam kedua-dua ketaksamaan ini, okay, mereka akan jadi benar. Okey, apa maksud saya? Mari kita cuba masukkan nilai X yang kurang daripada 3 ke dalam kedua-dua ketaksamaan ini dulu ya. Saya pilih X sama dengan 1. Okey, ini dia kurang daripada 3 ya. So, kita ada 2X tambah 5 kurang daripada 11 dan kita ada lagi satu, 3X tolak 10 kurang daripada 5. So, sekarang saya cuba masukkan nilai X sama dengan 1 ke dalam ketaksamaan yang pertama dulu ya. So, 2 darab 1 kita dapat 2, 2 tambah 5 kita dapat 7. So, 7 kurang daripada 11. Adakah ini benar? Yes, ini benar. Okay, sekarang kita tengok pula untuk ketaksamaan yang kedua. Kita guna X yang sama, iaitu sama dengan 1. Jangan lupa sebab ini ketaksamaan linear serentak. Kita mesti guna nilai X yang sama ya bagi kedua-dua ketaksamaan. Okey, saya salin macam biasa. 3 darab 1 kita dapat 3. 3 tolak 10 kita dapat negatif 7. Adakah negatif 7 kurang daripada 5? Yes. So, ini pun benar. Okay, nampak Ini adalah X sama dengan 1. X sama dengan 1 ini adalah berada di sebelah kiri 3. Okay, saya pilih lagi satu nilai X yang di sebelah kiri 3. Katakan saya guna X sama dengan negatif 2. Okay, sama juga saya ada 2 ketaksamaan dan 3X tolak 10 kurang daripada 5. Okay, so sekarang nilai X adalah negatif 2. So, saya masukkan negatif 2 ke dalam X. 2 darab negatif 2 kita dapat negatif 4. Negatif 4 tambah 5 kita dapat 1. 1 kurang daripada 11. Adakah ini benar? Yes, ini benar. Okay, mari kita tengok ketaksamaan yang kedua. 3 darab negatif 2 tolak 10 kurang daripada 5. 3 darab negatif 2 kita dapat negatif 6. Negatif 6 kita tolak 10 kita dapat negatif 16. Adakah negatif 16 kurang daripada 5? Yes, betul. So, nampak sekali lagi. Kalau kita guna nilai X yang kurang daripada 3, dia memenuhi kedua-dua ketaksamaan yang diberi.
Nampak tak? Kedua-dua ketaksamaan ini adalah benar kalau kita guna nilai X yang kurang daripada 3. Sekarang saya nak tunjuk contoh bagi nilai X yang lebih besar daripada 3. Contohnya 4. Okey, 4 lebih besar daripada 3 kan? Okey, saya cuba. Okey, kita ada juga dua ketaksamaan yang sama. Tersalin macam yang biasa. Okey, sekarang nilai X kita akan ganti dengan 4. 2 darab 4 kita dapat 8. 8 tambah 5 kita dapat 13. 13 kurang daripada 11. Adakah ini benar? Tidak, ini palsu. Kita apa? Kita tengok lagi ketaksamaan yang satu lagi. 3X tolak 10. So, X ini kita ganti dengan 4. So, 3 darab 4 kita dapat 12. Tolak 10 kita dapat 2. So, 2 kurang daripada 5. Adakah ini benar? Yes, ini benar. Nampak tak? Kalau kita guna nilai X yang lebih besar daripada 3, iaitu 4. Okey, kita akan dapat mendapati bahawa salah satu ketaksamaan dipenuhi syarat, iaitu dia adalah benar. Okey, manakala salah satu lagi ketaksamaan akan jadi palsu. Itulah sebab kalau kita tengok balik garis nombor di sini 4 di sini kan. Itulah sebab kita tak termasuk 4 ke dalam jawapan. Okey, kita dapat lagi satu contoh. Saya bagi lagi satu contoh. Okey, yang nilai X ni lebih besar daripada 3. Saya guna X sama dengan 10 katakan. Okey, kita ada 2X tambah 5 kurang daripada 11 dan kita masih sama kita ada dua ketaksamaan ini. So, 2 kali 10 tambah 5. 2 kali 10 kita dapat 20. 20 kita tambah 5 kita dapat 25. Kurang daripada 11. Adakah ini benar? Tidak, ini palsu. Tak apa, kita tengok lagi satu ketaksamaan. 3 darab 10 tolak 10 kurang daripada 5. 3 darab 10 kita dapat 30. 30 tolak 10 kita dapat 20. 20 kurang daripada 5. Adakah ini benar? Tidak. So, kita akan dapat palsu. Nampak tak? Apabila kita guna nilai X yang lebih besar daripada 3, kita akan dapat yang palsu. Okey, kalau yang untuk yang X sama dengan 4 ini, walaupun salah satu ini benar, okey, salah satu ini palsu, okey, tetapi kita tetap anggap X sama dengan 4 itu bukan penyelesaiannya sebab kita nak selesaikan secara serentak. Maksudnya, kedua-dua ketaksamaan itu perlu benar pada masa yang sama. Okey, dengan nilai X yang sama. Okey, so boleh faham ya? So, untuk soalan A ini, penyelesaiannya. Kita belum siap lagi tahu. Kita kena tulis yang ini baru siap. Penyelesaian ialah, untuk soalan ni X mesti kurang daripada 3. Okey, sekali lagi saya ulang. Penyelesaian bagi ketaksamaan linear serentak ini ialah X kurang daripada 3. Bermaksud hanya nilai-nilai X yang kurang daripada 3 sahaja yang dapat memenuhi kedua-dua ketaksamaan linear ini. Okey, iaitu apabila saya masukkan nilai X yang sama secara serentak ke dalam kedua-dua ketaksamaan ini, mereka adalah benar. Boleh faham ya? Okey, mari kita tengok contoh B pula. Sama juga macam soalan A tadi, saya akan selesaikan ketaksamaan linear yang pertama dulu. Okey, untuk ketaksamaan linear ini, saya boleh nampak di sebelah kiri dan kanan ada X. So, saya perlu kumpulkan X di sebelah kiri. Okey, dan saya perlu kumpulkan nombor di sebelah kanan. Okey, so sekarang di sebelah kiri kita ada 8X. Yang pindah masuk tambah 5X akan jadi tolak 5X. Simbol tetap sama, tak payah songsangkan sebab di sini tak ada melibatkan darab ataupun bahagi nombor negatif. Sebelah kanan kita tinggal negatif 13. Okey, yang pindah masuk tambah 5 akan jadi tolak 5. Sebelah kiri sekarang 8X tolak 5X, kita dapat 3X. Lebih besar ataupun sama dengan negatif 13 tolak 5, kita dapat negatif 18.
So 3x, apa hubungan 3 dengan x? 3 darab x. So darab 3 pindah ke sebelah kanan akan jadi bahagi 3. Simbol tetap tidak disongsangkan ya, sebab kita bahagi nombor positif. Yang atas ini negatif 18 tak ada kaitan ya. Asalkan yang dibahagi itu bukan negatif, kita tak payah songsangkan simbol. Okey, so sekarang untuk soalan ini, x lebih besar atau kurang daripada negatif 6. Okey, saya sudah siap langkah pertama. Sekarang mari kita tengok langkah kedua pula. Iaitu saya akan cuba selesaikan ketaksamaan yang kedua. Okey, sekarang sama juga macam tadi, saya akan kumpulkan x di sebelah kiri dan saya akan kumpulkan nombor di sebelah kanan. So sekarang di sebelah kiri saya ada 3x tambah 9x di sebelah kanan, pindah ke sebelah kiri akan jadi tolak 9x. Lebih besar daripada, simbol pun tak payah songsangkan sebab tak ada kaitan dengan darab ataupun bahagi nombor negatif. Sebelah kanan yang asalnya tinggal 20, yang pindah masuk tolak 4 akan jadi tambah 4. So 3x tolak 9x, di sebelah kiri kita dapat negatif 6x lebih besar daripada 24. Okey, sekarang negatif 6 dengan x, apa hubungan mereka? Darab. Darab negatif 6. Selepas kita pindah ke sebelah kanan, dia akan jadi bahagi negatif 6. Darab nombor negatif dengan bahagi nombor negatif, kita perlu songsangkan. Simbol ketaksamaan yang asalnya lebih besar daripada akan disongsangkan jadi kurang daripada. Sebelah kanan kita ada 24 bahagi negatif 6. So, x kurang daripada negatif 4. Okey, sekarang saya sudah siap langkah kedua. Okey, untuk langkah ketiga, kita akan buat garis nombor macam tadi. So, katakan sekarang saya buat satu garis nombor. Dan apa nombor yang saya patut letak pada garis nombor ini? Okey, ada dua nombor ya. Okey, yang pertama, kita tengok yang hijau dulu. Okey, so kita ada negatif 6. Yang kedua, kita ada yang warna ungu, iaitu negatif 4. So, kita akan letak nombor yang lebih kecil di sebelah kiri. So, negatif 6 dengan negatif 4. Mana satu yang kecil, mana satu yang besar? So, negatif 6 yang kecil. So, saya akan letak negatif 6 di sebelah kiri. Dan saya akan letak negatif 4 di sebelah kanan. Okey, sekarang kita buat satu-satu. Kita buat yang negatif 6 dulu. So, mulanya saya akan buat satu bulatan dan untuk negatif 6. Perlu tak saya penuhkan bulatan kecil bagi negatif 6 ini? Mari kita semak simbol dia dulu. Simbol ini adalah lebih besar daripada atau sama dengan. Kalau ada sama dengan, wajib untuk kita penuhkan bulatan ini. Dan sekarang, lebih besar daripada, anak panah saya patut menghala ke mana? Ke kiri ke kanan? Yes. Kalau lebih besar daripada, kita patut menghala ke kanan. Okey, sekarang kita tengok x kurang daripada negatif 4 pula. Okey, so sama juga di atas negatif 4 saya akan buat satu bulatan. Okey, perlu tak bulatan ini dipenuhkan? Kita semak simbolnya. Okey, tak ada sama dengan. So, kita tak perlu penuhkan bulatan ini. Sekarang, x kurang daripada negatif 4. So, sekarang anak panah saya patut menghala ke kiri ke kanan? Yes, menghala ke kiri. Maka, saya telah berjaya mewakilkan x kurang daripada negatif 4 dan x lebih besar atau sama dengan negatif 6. Okey, pada satu garis nombor. Okey, sekarang kita perlu rujuk kepada anak panah macam soalan A tadi. Okey, kita perlu cari bahagian yang ada dua anak panah di mana satu anak panah di atas dan satu di bawah. Okey, itu adalah bahagian sepunya kita. Okey, kita perlu lorekkan bahagian sepunya kita. Okey, so di sini sahaja tempatnya. Okey, yang kita ada dua anak panah. So, antara negatif 6 dengan negatif 4.
So, tempat yang kita berlorek adalah bahagian sepunya. Okay, apa maksud bahagian sepunya macam tadi yang saya dah terangkan? Okay, di mana nilai-nilai X-nya boleh memuaskan kedua-dua ketaksamaan yang diberi dalam soalan. Okay, so bahagian inilah yang kita ada nilai X. Okay, so untuk soalan ini sangat senang. Sebab nilai-nilai yang mungkin bagi X adalah berada di antara dua nombor. Maksud di sini nilai X dia tak banyak. Okay, so cara nak menulis penyelesaian ialah kita akan menulis ikut yang atas ini, ikut yang di garis nombor ini. So negatif 6 di sebelah kiri, X di tengah, kita tinggalkan sikit ruang di antara ketiga-tiga ni. Okey, lepas tu kita perlu masukkan simbol ketaksamaan di antara mereka. Okey, mari kita bandingkan yang negatif 6 dengan X dulu. Okey, negatif 6 berada di kiri, X. So maksudnya negatif 6 kurang daripada X. Dan jangan lupa negatif 6 bulatan dia adalah penuh. So maksudnya sama dengan. So negatif 6 kurang daripada atau sama dengan X. Okey, dan sekarang kita bandingkan X dengan negatif 4 pula. X berada di kiri, negatif 4. So maksudnya X kurang daripada negatif 4. Negatif 4 bulatannya kosong. So kita tak perlu tambah yang sama dengannya. Maka penyelesaian ialah X lebih besar daripada atau sama dengan negatif 6 dan X kurang daripada negatif 4. So untuk yang ini, cara yang kita menulis, kena tulis macam ni sebab X berada di antara negatif 6 dan negatif 4. Dan negatif 6 termasuk juga dalam X. Okay, so untuk nilai X di sini sangat jelas, hanya ada dua jawapan sahaja, iaitu negatif 6 dan negatif 5. So bagi sesiapa nak buktikan bahawa betul tak negatif 6 dengan negatif 5 sahaja adalah penyelesaian bagi kedua-dua ketaksamaan yang di atas ini. Awak boleh cuba masukkan negatif 5 ke dalam kedua-dua ketaksamaan ini, ataupun awak boleh masukkan negatif 6 ke dalam kedua-dua ketaksamaan ini. Saya pasti, mereka akan jadi benar. Tetapi kalau awak masukkan nilai selain daripada negatif 5 dengan negatif 6, dalam kedua-dua ketaksamaan ini secara serentak, saya pasti salah satu ketaksamaan akan jadi palsu. Awak boleh cuba sendiri. Saya tak akan tunjukkan daya sebab dalam soalan A tadi saya dah tunjukkan. Awak cuba buktikan sendiri. Dengan ini saya harap korang boleh cuba menjawab latih diri 7.2C dalam buku teks muka surat 163. Di situ ada 6 soalannya. Selamat mencuba.